Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam kelas sains bersama Cikgu Amy. Untuk minggu ini, apa yang kita akan belajar ya? Okey, sebelum kita tengok apa tajuk kita minggu ini, cikgu nak tanya, ingat lagi tak KPS pemerhati yang kita belajar minggu lalu? Okey, ingat lagi. Bagus. Okey, jadi minggu ini kita akan teruskan dengan kemahiran proses sains yang kedua, iaitu kemahiran mengelas. Okey, apa itu mengelas? Okey, mengelas ni melalui pemerhatian, kita gunakan kemahiran memerhati itu untuk mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Maksudnya kita tengok dia punya ciri-ciri yang sama, iaitu ciri sepunya dan yang berbeza, kemudian kita kumpulkan, masukkan dalam satu kumpulan. Jadi kalau yang sama satu kumpulan, kemudian kita akan dapat beberapa kumpulan mengikut perbezaannya. Okey, kita tengok contoh dulu. Okey, ada 10 jenis haiwan. Okey, kalau kita nak kelaskan, kita kena perhatikan. Kemudian kita masukkan haiwan-haiwan tersebut ke dalam kumpulan, dua kumpulan. Okey, macam ni kita kelaskan jadi haiwan bersayap dan haiwan berkaki 4. Kalau boleh jadikan 3, buat 3, tapi selalunya kita akan kelaskan ikut ciri itu kepada 2 kumpulan. Okey, mari kita kenal pasti cara bagaimana kita nak menjalankan kemahiran mengelas. Okey, macam mana cara dia? Okey, yang pertama kita perhatikan objek yang perlu dikelaskan. Ni kadang-kadang bukannya objek je, kadang-kadang fenomena. Okey, kemudian kita tengok ciri-ciri objek tersebut. Okey, kita tengok dalam banyak-banyak ciri-ciri tu yang mana ciri yang semua objek sama ataupun beberapa objek sama. Okey, jadi kita kelaskan ikut ciri yang sama tu masukkan dalam satu kumpulan. Jadi kalau ada yang berbeza tu masuk kumpulan lagi satu. Jadi tu maksudnya kita kelaskan melihat ciri sepunya dan berbeza objek tersebut. Okey, jadi jom kita lihat contoh mengelas. Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak mengelas. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Dia kata kelaskan haiwan-haiwan tersebut. Okey, dia bagi 6 spesies haiwan. Kita ada kuda belang, singa, zirafah, rusa, harimau dan harimau bintang. Okey, jadi kita nak kelaskan, kita kena tengok ciri luaran yang kita boleh perhatikan guna mata. Jadi kalau kita tengok haiwan-haiwan ni, kita boleh tengok dia punya bilangan kaki, kita boleh tengok jenis letupan badan, maksudnya badan dia berbulu ke, berbulu halus ke, berbulu pelepah ke, ada tanduk ke tak. Okey, kita juga boleh tengok cara haiwan tu makan, tabiat pemakanan dia makan apa. Okey, kita boleh tengok sama ada dia makan haiwan sahaja ke, tumbuhan sahaja ke, ataupun dia makan haiwan dan tumbuhan. Jadi, kita akan tengok satu persatu. Untuk kuda belang, dia makan tumbuhan sahaja berbulu halus dan berkaki 4. Okey, ini ikut ciri-ciri yang kita perhatikanlah. Untuk singa, makan haiwan sahaja berbulu halus berkaki 4. Zirafah makan tumbuhan sahaja berbulu halus berkaki 4. Rusa pula makan tumbuhan saja berbulu halus berkaki 4 bertanduk. Ada satu tambahan lah. Kemudian kita tengok pula harimau. Harimau makan haiwan sahaja berbulu halus dan berkaki 4. Harimau bintang pun sama. Okay, harimau bintang makan haiwan sahaja berbulu halus dan berkaki 4. Tengok ciri-ciri yang sama. Jadi kalau ciri tu sama, maksud semua haiwan ciri dia sama, kita tak boleh guna sebab kita nak jadikan ada kumpulan. Bila ada kumpulan, mesti ada yang sama dan mesti ada yang berbeza. Okey, kalau kita ambil berkaki 4 ni tak boleh sebab semua berkaki 4. Berbulu halus pun tak boleh sebab semua berbulu halus. Jadi kita tengok berbulu halus tak boleh. Jadi kita buang. Kemudian ciri berkaki 4 pun tak boleh sebabnya semua berkaki 4. Jadi kita dapat kumpulan, kita cuma dapat satu kumpulan, tak boleh nak kelaskan. Jadi kita tak boleh pakai berkaki 4.
Jadi kita tengok pula macam mana kita nak kelaskan. Okay, untuk rusa ni dia bertanduk. Kita boleh guna, tapi masalahnya dia akan jadi bertanduk tu rusa ni seekor je. Yang 5 ekor tu dekat kumpulan lain. Jadi pengelasan tu tak seimbang, tak balance. Jadi kita kena cari yang akan dapat lebih kurang sama banyak. Okey, jadinya kita akan pilih kepada tabiat pemakanan haiwan tersebut. Okey, jadi kita tengok makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja, makan tumbuhan sahaja, makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja. Jadi kita tengok ada 2. Satu makan tumbuhan, satu lagi makan haiwan. Jadi kita akan dapat 2 kumpulan. Okey. Sekarang kita tengok macam mana kita nak jadikan 2 kumpulan tersebut. Jadi kalau kita buat segi 4 tepat, kemudian kita gariskan satu untuk jadikan kepala jadual dan kita belah 2. Jadi kita akan dapat 2 kumpulan. Okay, cikgu suka kalau macam cikgu ajar tahun 1 dulu, cikgu suka nak ingatkan 2 kumpulan ni maksudnya macam kita letakkan dia dalam satu rumah. Kalau benda tu sama, kita letak dalam satu rumah. Jadi kita akan dapat 2 rumah. Jadi kita tengok kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan haiwan yang makan haiwan sahaja. Maksudnya dia makan daging je, tak suka sayur. Okay, kemudian kumpulan haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Dia makan pokok, daun je, dia tak suka daging. Jadi memang tak boleh terima. Jadi kita tengok haiwan yang makan haiwan sahaja. Yang tadi, haiwan makan haiwan sahaja ada singa, harimau bintang dan harimau. Jadi haiwan yang makan tumbuhan sahaja tadi kita ada haiwan dia ialah zirafah. Kemudian kita ada kuda belang dan kita ada rusa. Jadi kita dapat 2 kumpulan. Jadi kita letakkan haiwan yang sama ciri sepunya itu dalam satu kumpulan. Kita letakkan dia dalam satu rumah. Jadi kita dapat 2 kumpulan. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Yang ni contoh tak ada gambar. Dia bagi perkataan sahaja. Jadi kena bacalah. Okey, kelaskan haiwan tersebut. Okey, ada 8 haiwan. Kita ada kucing, itik, ayam, arnab, singa, burung pipit, zirafah dan angsa. Jadi 8 spesies haiwan ni kita nak kelaskan jadi 2 kumpulan. Okey, bila kita kelaskan, kita kena tengok ciri sepunya ke-8 haiwan. Kita tengok letupan badan. Okey, kita tengok letupan badan. Jadi kita akan bina jadual berdasarkan maklumat tersebut. Kita sama macam tadi, kita buat 2 bahagian, belah dan kita akan dapat satu haiwan berkaki 4, kucing. Okey, lagi arnab, singa dan zirafah. Ini berkaki 4. Kemudian kita masukkan yang berkaki 4 ni ke dalam bahagian berkaki 4, kucing, arnab, singa dan zirafah. Okey, bila berkaki 4, kita boleh pilih yang seterusnya berkaki 2. Ataupun bersayap. Tengoklah, tapi kalau nak cantik ambillah berkaki 2. Okey, jadi berkaki 2, itik, ayam, burung pipit dan angsa. Jadi kita masukkan ke dalam kumpulan berkaki 2, itik, ayam, burung pipit dan angsa. Okey, jadi kita dah kelaskan haiwan-haiwan tersebut kepada 2 kumpulan. Okey. Itu contoh kalau kita kelaskan, masukkan ke dalam jadual. Okay, kita tengok contoh. Kalau yang nak mengelas ni, dia suruh kelaskan, dia tak suruh letak dalam jadual, tapi dia bagi kerangka untuk carta alih ni, peta aiting ni. Jadi kita tengok soalan. Okay, dia kata Rajah menunjukkan beberapa jenis tumbuhan. Okay, ada 1, 2, 3, 4. Kita ada pokok pandan, pokok rambutan, pokok kelapa dan pokok kembung. Okey, jadi kat sini kemudian dia kata kelaskan tumbuhan tersebut mengikut jenis daun. Okey, jadi kita kena ingat jenis daun. Okey, jenis daun ni kita dah belajar masa tahun 1. Okey, jenis daun ni ada 2 jenis. Satu, daun urat jejala. Satu lagi
daun urat selari. Okey. Jadi untuk mengelas ni, macam mana pun kita kena berkonsepkan sains lah. Okey, jadi dia kata kelaskan ikut jenis daun. Jadi jenis daun kita ada satu urat jejala, satu urat selari. Jadi kita nak buat pemerhatian dulu. Sebelum kita mengelas, kita kena buat pemerhatian dulu. Jadi kita tengok daun pandan. Daun pandan, daun dia macam ni kan. Ini ialah urat selari. Okey. Kemudian daun rambutan. Okey, daun rambutan. Daun rambutan ni daun dia daun macam ni. Daun biasalah kita tengok. Ni daun rambutan. Jadi ini ialah urat jejala. Okey, kita tengok pula daun kelapa. Daun kelapa daun dia macam ni. Okey, ini ialah selari. Dan pokok keembung, daunnya ialah jejala. Jadi kita dah dapat dua kumpulan. Okey, yang pertama ialah kumpulan daun urat selari. Yang kedua ialah kumpulan urat daun jejala. Ada dua kumpulan kena ingat ada dua kumpulan. Satu urat jejala, satu lagi selari. Jadi kita dah, dia punya tajuk peta ni ialah jenis daun tumbuhan. Jadi kita buat satu urat daun selari. Okey, satu lagi kita buat urat daun jejala. Okey, satu urat daun selari, satu urat daun jejala. Jadi kita dah tulis dia punya sub kepada tajuk dia. Jadi kat sini kita cuma perlu tuliskan nama tumbuhan. Jadi daun urat selari kita ada 1, 2, iaitu pokok pandan dan pokok kelapa. Jadi tulis sini pokok pandan, dekat sini pokok kelapa. Jadi yang lagi dua ni pokok rambutan dan pokok keembung. Pokok bunga keembung kita letak dekat bahagian urat daun jejala. Jadi sini pokok rambutan, ini pokok bunga keembung. Keembung je lah, ikut soalan ikut soalan. Okey, jadi kat sini kita dah siap dah kita punya mengelas. Jadi kita dah kelaskan kepada dua kumpulan. Jadi nanti kalau kita semak, yang ni betul, yang ni betul, yang ni betul. Okey, boleh dapat 2 markah. Okey, itu saja untuk contoh yang ini. Jadi sebagai rumusannya, hari ini kita dah belajar mengelas, yang mana kita mesti lihat ciri sepunya dan berbeza untuk letakkan dia dalam kumpulan yang sama. Okey, kita kena kenal pasti ciri sepunya mengikut yang kita dah belajar. Okey, tahniah. Jadi kita akan jumpa lagi kat kelas akan datang. Untuk tugasan hari ini, boleh klik pada link dekat description video. Okey, dan tugasan yang kedua ialah salin soalan yang ada dalam Google Classroom. Okey, ada 2 tugasan ya.